Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk hari ini, 13 April 2021. Pemimpin berpengaruh DAP Tony Phua dan Hannah Yeoh hari ini tampil membidas ahli jawatan kuasa pusat parti Ronnie Liu. Ini selepas Liu membuat satu kenyataan kontroversi berhubung parti dalam ucapannya. Dalam ucapannya semalam, Adun Sungai Pelik itu berkata, walaupun bersifat berbilang kaum, DAP tidak boleh mencairkan kecinaannya hanya untuk mendapatkan sokongan orang Melayu. Membidas kenyataan itu, Tony menyifatkan Liu sebagai chauvinis Cina yang tidak diperlukan parti itu. Ahli Parlimen Damansara itu mengatakan sejak tahun 2005, DAP di bawah kepimpinan Lim Guan Eng telah melakukan usaha bersama untuk menghilangkan label dan imej chauvinis Cina. Sementara itu, ahli Parlimen Segambut Hannah Yeoh berkata, kenyataan Liu itu tidak mewakili pandangannya sebagai ahli DAP. Sementara itu, ketika dihubungi, Ronnie menepis kritikan Tony Phua dan Hannah Yeoh dan menyifatkan ucapannya telah disalah tafsir. Liu berkata reaksi kedua-dua rakan partinya itu menunjukkan wujud prasangka peribadi terhadapnya. Menurut Liu, ucapannya yang asal dibuat dalam bahasa Mandarin dan mendakwa Phua dan Yeoh telah menyalah tafsirkan kenyataannya. Dalam pada itu, Liu menyatakan kenyataan Phua yang menyifatkannya sebagai chauvinis Cina sebagai tidak adil. Beliau menjelaskan ucapannya bermaksud walaupun DAP mahu menambah unsur Melayu namun tidak dengan mengorbankan unsur yang melambangkan bangsa Cina. Dalam pada itu, Anthony Loke mengakui pandangan Liu mungkin mewakili sebahagian ahli parti dan wujud perdebatan dalaman berhubungan isu itu. Tetapi dari segi kepimpinan, dari segi dasar dan pendekatan yang dibawa oleh kepimpinan DAP pada hari ini jauh berbeza dengan apa yang dikatakan. Itu sebabnya dia kritik. Kerana ada usaha daripada DAP untuk kita lebih inklusif, lebih terbuka dan supaya kita dapat diterima oleh masyarakat Malaysia. Beliau juga tidak menolak kemungkinan ada usaha untuk menjatuhkan pemimpin parti yang membawa agenda inklusif pada pemilihan akan datang. DAP ketika ini sedang bersiap sedia untuk pemilihan Kongres Kebangsaan dan jawatan kuasa eksekutif pusat pada bulan Jun. Jika anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang kami sertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan lebih banyak kandungan yang lebih berkualiti untuk anda. Berita seterusnya, Kerajaan Terengganu pimpinan PAS percaya mereka akan dapat menyelesaikan isu penjangkahan pendapat dengan UMNO Negeri. Mereka turut mengundang Ketua UMNO Negeri Ahmad Said, bukan Ahmad Zahid Hamidi, ini Ahmad Said, untuk mengadakan perbincangan. Undangan itu dibuat selepas Ahmad menyifatkan Gabungan Muafakat Nasional di negeri itu tidak wujud dan hanya gimik semata-mata. Bekas Menteri Besar Terengganu itu menegaskan UMNO akan bertanding di semua 32 kerusi negeri serta 8 daripada 12 kerusi parlimen. Exco Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan Terengganu, Muhammad Nur Hamzah berkata, Muafakat Nasional perlu dilihat menerusi aspek yang luas bagi memastikan perpaduan Melayu Islam. Beliau menambah pimpinan UMNO perlu memimpin ahlinya supaya menerima agenda kerjasama memandangkan PAS telah berbuat hal yang sama. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now.
Kita sekarang ke perkembangan vaksin COVID-19. Kerajaan memberi jaminan bekalan vaksin COVID-19 di negara dijangka mula melebihi jumlah pendaftaran pada Jun ini. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin. Dalam ciapannya di Twitter, Khairy turut berkongsi graf yang menunjukkan penghantaran vaksin yang dijadualkan berbanding dengan jumlah pendaftaran setakat ini. Katanya lagi dengan bekalan terbabit, proses pemberian vaksin dijangka selesai menjelang hujung tahun ini. Semalam Khairy mengumumkan vaksin Sinovac keluaran China akan diberi kepada mereka yang berumur 60 tahun ke atas untuk fasa 2 bermula 19 April. Sementara itu dalam ciapannya yang berasingan, beliau berkata jumlah penghantaran vaksin yang masih rendah ketika ini adalah disebabkan tindakan negara maju yang membolot bekalan berkenaan. Menteri Hal Ehwal Agama Zulkifli Mohamad memaklumkan lawatannya ke Arab Saudi adalah ditaja sepenuhnya. Beliau memaklumkan perkara itu bagi menjawab pertanyaan warga maya mengenai jumlah kos perbelanjaan untuk menyewa penerbangan ke Madinah. Hari ini, satu video memaparkan Zulkifli dan rombongannya yang menaiki jet korporat telah tular di media sosial. Berdasarkan video yang dimuat naik di Twitternya, Zulkifli dilihat menaiki Airbus A319 yang memang memiliki varian jet korporat. Perjalanan Zulkifli adalah atas undangan Liga Dunia Muslim, sebuah NGO yang dibiayai oleh Kerajaan Arab Saudi. Menurut siaran akhbar pada 9 April, lawatan kerja itu meliputi perbincangan dua hala mengenai haji dan umrah serta pertemuan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa mengenai hal ehwal Islam. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya Daniel Anthony untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com dan juga boleh mengikuti kami di media sosial di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh tolong duduk di rumah. Saya Daniel Anthony, salam hormat dan jumpa lagi.